Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang ada bersama Presiden Parti Kemakmuran Negara. InsyaAllah saya katakan Presiden ataupun penaja kerana sama seperti muda, kami di pimpinan muda doakan supaya kalian dapat pembelaan yang sewajarnya dan akhirnya kumpulan veteran dapat pengiktirafan di mahkamah untuk didaftarkan secara rasmi dan untuk membawa perjuangan veteran ke peringkat tertinggi. Let's give them a round of applause. Saya katakan ini juga kerana saya pun datang daripada keluarga veteran. Saya dididik di Maktab Tentera Diraja, Royal Military College. Atuk saya akhirnya bersara sebagai pegawai warrant dalam Tentera Laut Diraja Malaysia. Dulu dikenali sebagai korban. Orang panggil dia korban sebab orang nampak dia semua lari. Sebab itu saya terhutang budi kepada kumpulan veteran ini. Dekat muar kawasan saya pun banyak. Dan saya berharap kita dapat bekerja sama dengan lebih erat dan rapat. Tidak dilupakan, rakan seperjuangan ni orang paling best kalau tengok Dewan Undangan Negeri Selangor. Kalau YB Sani tak ada, dia diam. Dia ada je, mesti bising. Tapi dia bising-bising, hati je dengan rakyat itu tidak boleh dipisahkan. Terima kasih YB Sani kerana bersama. Calon kita yang paling diraikan, Saudara Azrul, Pengerusi Muda Negeri Johor. Dan saya nak kongsikan di sinilah sebelum saya masuk ucapan sedikit ni, saya nak kongsikan kenapa Azrul. Ya? Azrul ni bukan sahaja anak generasi ketiga Felda. Tetapi dia merupakan salah seorang yang dia tak banyak bercakap, tapi paling kuat bekerja. Mungkin rakan-rakan muda yang ada di sini akan ingat, apabila negara dilanda banjir, walaupun orang kenali muda sebagai parti yang tidak ada banyak duit, tidak ada rangkaian di seluruh negara, tidak ada kawalan ke atas media, tidak ada jentera yang berbayar, tetapi di negeri Johor, walaupun lewat terkena banjir, Azrul tanpa bazirkan masa, dia terus rekrut sukarelawan ahli muda di negeri Johor, buat raih dana yang tersendiri. Dan melalui usaha dia, sahabat-sahabat muda di negeri Johor dapat raih dana lebih 500,000 juta untuk bantu mangsa banjir. Dan inilah Azrul yang saya kenali. Tanpa bazirkan masa, daripada negeri Johor, setiap minggu 3 ke 5 bas ulang alik, naik turun, pergi ke Temeloh, pergi ke semualah Pahang, Selangor yang terkesan. Itulah Azrul, orang yang kuat berkhidmat, kuat bekerja puluhan tahun dalam bidang aktivisme. Sebab itulah di DUN yang sangat penting ini, Bukit Permai, yang menghimpunkan anak-anak muda, golongan veteran, golongan Felda, kita ingin mencalonkan salah seorang wira yang kuat bekerja berdekad-dekad, tidak harapkan untuk bertanding, tidak harapkan jawatan, tidak harapkan habuan. Kita tawarkan wira kita, Saudara Azrul, Pengerusi Negeri Johor. Sahabat-sahabat, pakcik-makcik, mengapa kita terpaksa berkumpul di sini? Walhal ini adalah masa untuk negara kita fokus untuk tangani COVID. Kes COVID setiap hari 30 ke 35 ribu. Kes kematian COVID, jika nak dibandingkan dengan bulan Januari, dah meningkat lebih 10 kali ganda. Sebelum ini hanya 5 ke 7 kes kematian, kini dah meningkat ke 80. Tetapi kita terpaksa berkumpul di sini, berentak lawan, tidak boleh berdiam diri, kerana tidak ada ribut, tidak ada taufan. Secara tiba-tiba, Kerajaan Negeri Johor ditumbangkan sendiri oleh UMNO Barisan Nasional. Ia tidak masuk akal, kerana tidak ada yang menggugat kestabilan di peringkat negeri. Pembangkang menyokong belanjawan pada bulan Disember. Parti Tan Sri pun, Perikatan Nasional menyokong. Tidak ada ketidakstabilan yang berlaku. Tetapi mereka tetap bubarkan juga. Di sini saya nak kongsikan pendapat saya. Mengapa mereka bubarkan secara tiba-tiba, tidak ada ribut, tidak ada taufan? UMNO Barisan Nasional tahu bahawa peratusan keluar mengundi jika mereka adakan pilihan raya pada masa ini sangat rendah. Mereka tahu perkara tersebut. Kenapa? Saya di parlimen,
Wabi Sani, Adun. Kita dah ditaklimatkan awal. Daripada bulan Disember kita dah ditaklimatkan pakcik-makcik, bahawa kes COVID pada bulan 2, bulan 3 akan mencecah 30,000 sehari. Kementerian Kesihatan dah taklimatkan kepada kita. Kena jaga rakyat. Jangan gugat kestabilan politik. Fokus berkhidmat. Jangan sampai ada orang di kawasan ditinggalkan. Dan kita setuju. Kalau kita ahli parlimen dengan Adun boleh ditaklimatkan, takkanlah pemimpin tertinggi UMNO Barisan Nasional tidak tahu. Dia tahu perkara ini. Dia tahu juga. Pada bulan Januari di negeri Johor, teruk dilanda banjir besar. Puluhan ribu keluarga terkesan. Dan kini masih ingin bangkit semula. Mereka tahu juga bahawa ratusan ribu anak Johor masih terperangkap di Singapura. Sempadan tutup, terpisah dengan keluarga. Lebih setahun setengah. Peniaga-peniaga kecil teruk terkesan. Di Bukit Permai pun saya jumpa banyak yang teruk terkesan kerana sempadan masih tutup. Mereka tahu anak-anak muda ini tidak boleh balik semula untuk mengundi. Tetapi mereka tetap ego, angkuh, kerakusan kuasa yang luar biasa. Bubarkan DUN juga. Kerana mereka ingin memastikan bahawa pakcik-makcik, anak-anak yang ada di sini tak balik mengundi. Sebab itu, walaupun pada 3 minggu yang lepas dah diumumkan. Ini lawaknya lah. Ni saya kata, bila nampak banner-banner UMNO, dia kata kestabilan demi masa depan, kestabilan demi kemakmuran. Bapa ketidakstabilan di Malaysia ni UMNO Barisan Nasional. Siapa yang menyebabkan ketidakstabilan ini? Siapa yang bubarkan satu persatu negeri? Siapa yang bergaduh di antara satu sama yang lain? Yang sokong gerakan Sheraton jatuhkan kerajaan yang diasaskan oleh rakyat, UMNO Barisan Nasional. Apabila pemimpin mereka tidak dilepaskan daripada kes mahkamah, tarik sokongan daripada Perdana Menteri, tapi pemimpin mereka takut. Takut sangat. Dah jatuhkan satu persatu kerajaan, Perdana Menteri yang mereka pun nak jatuhkan juga. Sebab itu di Johor, kita perlu lawan dan bangkit. Jangan biarkan politik ugut-mengugut ini berterusan. Tidak ada etika, tidak ada prinsip. Sanggup heret rakyat ke kancah perebutan kuasa. Dan impaknya kawan-kawan bukan pada tempoh masa pendek. Saya sebelum saya menyertai politik, saya seorang pegawai penyelidik bawah Kerajaan Negeri Johor juga, pensyarah sambilan juga. Bayangkan, saya rasa mungkin pakcik-makcik veteran lagi akan tahu sebab pengalaman politiknya sangat panjang. Dulu, pilihan raya negeri yang berasingan dengan pilihan raya umum ada satu kedua je. Selalu Sarawak lah yang berasingan. Kalau 30 tahun lepas, mungkin Sabah. Tapi selepas tu diseragamkan. Tahu tak kenapa ia diseragamkan? Isu kos. Kalau setiap pilihan raya umum dengan negeri berasingan, berbilion lagi perlu dibelanjakan. Bukan itu saja. Macam mana kerajaan nak fokus mentadbir, bantu rakyat, bela rakyat, kalau tahun ni ada pilihan raya umum, tahun depan pilihan raya negeri A, tahun depan lagi pilihan raya negeri B. Macam mana nak fokus bekerja? Ahli parlimen macam saya, saya nak fokus lah bantu orang saya kat Muar. Tapi setiap tahun, setiap bulan, tak habis-habis ada pilihan raya. Macam mana nak bekerja? Dan impaknya pakcik-makcik besar. Sekarang ni dah ada berapa banyak pilihan raya negeri yang berasingan. Dulu Sarawak je, sekarang Sarawak, Sabah, Melaka, Johor, lepas ni nak buat Perak, Kedah. Impaknya bukan pilihan raya ni saja. Maksudnya sesiapa pun yang menang pilihan raya akan datang, pilihan raya ke-15 ini, menang saja kerajaan tersebut, setahun 2 tahun selepas itu pilihan raya negeri Sarawak, pilihan raya negeri Sabah, tahun ke depannya pilihan raya Melaka, tahun ke depannya pilihan raya Johor. Bayangkan nasib kerajaan baru ini kerana keangkuhan, kerakusan politik pada hari ini, berdekad-dekad yang akan datang, sesiapa pun yang membentuk kerajaan tidak ada kestabilan. Nak buat dasar jangka masa panjang tak boleh. Kerana setiap tahun, alamak kena fikir ada pilihan raya lah. Alamak ada pilihan raya lah. Impaknya sangat besar. Itu bawa impak ketidakstabilan. Bayangkan isu kos, duit. Nak ada pilihan raya negeri Johor, 100 juta ringgit kena dibelanjakan. Ini Johor, satu persatu negeri.
Jumlahnya berbilion ringgit. Lepas tu pelayan raya umum 1.5 bilion ringgit lagi. Mereka kata bantuan rakyat, oh tak ada duit. Anak-anak, ya, saya tahu kawasan Muar, kawasan saya. Oh nak minta laptop, minta tablet, tak boleh, tak ada duit. Kerajaan tak ada duit. Anak-anak muda terpaksa tinggal pendidikan setahun setengah kerana tak ada peralatan. Internet teruk. Oh tak ada duit. Tapi bila masa soal kerakusan kuasa, berbilion duit ada. Naik taraf rumah Perdana Menteri 38 juta. Nak beri rumah mewah kepada bekas Perdana Menteri 100 juta ringgit. Inilah sifat sebenar UMNO Barisan Nasional. Dan kita tak boleh berdiam diri. Isu ni isu yang sangat serius. Sebab itu walau apa pun terjadi, ini pilihan raya negeri yang akan menentukan bukan saja masa depan negeri Johor pada 5 tahun yang akan datang, tetapi akan menentukan jikalau sistem rule of law, pemimpin yang beramanah, berintegriti dapat diangkat, atau kita akan memilih sistem di mana kerakusan kuasa akan menang. Pemimpin yang kotor, rakus, rasuah, mereka boleh dilepaskan kerana kelalaian dan kegagalan kita untuk bertindak sebagai satu pasukan yang kuat. Kita tahu apa yang akan berlaku. Habisnya pilihan raya negeri ini jika UMNO Barisan Nasional menang besar. Pakcik-pakcik, cuba tengok tarikh ni bukan saya buat-buat. Perhimpunan Agung UMNO, mereka dah tangguhkan, tetapkan kurang seminggu selepas keputusan pilihan raya negeri Johor. Kenapa dia buat macam tu? Dah ada huru-hura, Timbalan Presiden UMNO sendiri kata, bukan saya. Bubar Parlimen. Perdana Menteri kata tak boleh, Kabinet kata tak boleh. Timbalan Presiden UMNO kata bubar secepat mungkin. Habisnya pilihan raya negeri Johor, kalau mereka menang besar, masuk Perhimpunan Agung UMNO, bubar Parlimen sekarang, Perdana Menteri bubar. Mana kestabilannya? Mana kestabilannya? Apa mereka bicarakan? Ini bukan isu rakyat yang mereka bicarakan. Apa? Mana ada gugat dekat Parlimen? Dah stabil dah. Saya salah seorang juga yang baru-baru ni menyokong, kata tak apa, kamu fokuslah mentadbir, saya pun nak fokus bantu orang di kawasan saya. Bila akhir penggal, kita berentaplah. Tetapi berentap secara matang. Bukan tak habis-habis ugut menggugut. Tidak ada kestabilan langsung, tetapi secara hipokritnya letak dekat banner banting UMNO Barisan Nasional. Kestabilan demi kemakmuran. Mereka adalah bapa ketidakstabilan di Malaysia. Betul ke tidak? Betul. Jangan biarkan politik keangkuhan ini menang. Anak-anak muda, kamu bukan saja masa depan negara, kamu pemimpin pada hari ini. Yang akan mewarisi negara kita adalah kita bersama. Veteran-veteran. Atuk saya dah perjuangkan negara kita yang aman, makmur, berdekad-dekad. Tetapi jika kita berdiam diri, atau tak payahlah politik ni, saya tak nak masuk campur, tak apa. Yang akan mewarisi hutang negara kita, yang akan mewarisi masalah-masalah negara kita. Kalau sistemnya rasuah, korup, tidak berintegriti, tidak beramanah, kita yang akan mewarisinya. Sebab itu muda menyertai pilihan raya negeri Johor ini, kita ingin memulakan proses untuk membina negara Malaysia yang maju, bermaruah, berintegriti, melatih pimpinan muda. Lihat pimpinannya, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, yang tidak ada pengalaman politik, yang ada pengalaman politik berdekat-dekat. Himpunkan bersama. Ya, memang tidak mudah, kita hanya bertanding 7 kerusi. Betul. Kita nak fokus. Kerana kita tahu proses untuk ubah Malaysia, untuk jadi negara yang maju, memakan masa yang lama. Tak apa, kalah menang itu biasa. Tapi pendamkan niat. Proses untuk membina negara kita, proses yang panjang. Saya sertai politik bukan untuk jadi kerajaan saja. Sebab itu, pada Februari 2020, apabila parti lama saya membuat keputusan untuk mengkhianati mandat rakyat, dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang terakhir diminitkan, direkodkan, yang paling lantang menentang keputusan tersebut adalah Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman, kerana saya tidak akan bersekongkol dengan mereka yang mencuri mandat rakyat. Kita nak bawa politik baru.
Itulah muda. Jangan sampai pada satu hari nanti, dulu kita dilihat sebagai negara yang akan jadi Asian Tiger, yang dihormati, disegani di serata dunia. Saya pergi ke Jepun, orang Jepun kata Malaysia very good. Bila saya mengajar debat, sebelum saya menyertai politik, pernah mengajar di lebih 20 negara. Pergi ke Qatar, pergi ke Pakistan, India, Kashmir, UK. Mereka dengar saja Malaysia very good. Jangan sampai 5-10 tahun yang akan datang, bila kita pergi ke luar negara, bukan kerana pilihan kita, tetapi kerana tidak ada peluang pekerjaan yang berkualiti di sini. Dulu orang kata warga Indonesia datang ke Malaysia untuk bekerja. Pada masa yang akan datang terbalik. Ini bukan saya kata, tapi pakcik-makcik yang saya jumpa kata je takut ini akan berlaku. Kerana kurang peluang di sini. Orang dah lihat pelaburan-pelaburan berskala besar pergi ke Indonesia melepasi Malaysia. Jangan sampai negara kita akhirnya dikenali kerana rasuah, salah guna kuasa, bukan kerana kerajaan yang beramanah dan berintegriti. Sebab itu saya risau. Kerana bila saya jumpa dengan kawan-kawan saya, mereka kata jika diberikan pilihan, mereka nak keluar negara. Ini bukan orang Cina, orang India, ya? Ini orang Melayu. Orang Melayu yang cakap ni kat saya. Lihat saja di Australia yang berhijrah. Sekarang banyak anak-anak muda Melayu untuk jadi fruit pickers, petik buah. Bukan kerana mereka ini betul-betul nak sangat, tetapi kerana kurangnya peluang di sini. Sebab itu anak-anak muda di sini, pertahankan negara kamu. Bela rakyat. Kalau ada yang susah, pertahankan mereka. Jangan tengok warna kulit. Mereka wajar dibantu dan dibela. Kerana muda diasaskan untuk semua rakyat Malaysia. Muda diasaskan untuk membina Malaysia maju. Dan ini adalah tanggungjawab kita bersama. Sebab itu, kita akan bekerja sekeras mungkin. Kalau tak dapat tidur cukup, tak apalah, kita ada kurang seminggu lagi nak pergi. Pergi jumpa, rumah ke rumah, warung ke warung, kopitiam ke kopitiam, restoran ke restoran. Bawa mesej perubahan tersebut. Kalau jumpa kawan-kawan daripada UMNO dan PN, hormat. Tak payah kita nak ugut, tak payah kita nak cerca mereka. Hormat. Tapi kita bezakan politik yang kita ingin bawa dengan mereka. Politik baru, bermaruah, berintegriti. Jumpa penduduk kampung, fokus mendengar masalah mereka. Fokus bagaimana kita nak selesaikan masalah mereka. Azrul, kamu nak Felda, ya, mewarisi generasi kedua dan ketiga. Isu perumahan yang tak selesai lagi. Isu tanah yang pilih-pilih. Ada yang dapat, ada tidak dapat. Saya semalam di Fedah Maukil, ya, dah 2 penggal tunggu nak bina rumah. Sampai ke hari ni tak siap. Nak tahu nama kontraktor pun dia tak boleh beritahu. Sembunyikan. Di setiap Felda ada masalah yang tersendiri. Kita wajib cari jalan untuk selesaikan. Kerana itulah sebab kita menyertai politik. Bukan tentang kuasa, wang, jawatan, tapi kita nak berada kedudukan untuk ubah Malaysia, ubah Johor. Sebab itu, yang berada di sini, perubahan itu berada di tangan kita bersama. Adalah tanggungjawab kita bersama. Dan saya berharap bila tibanya hari mengundi nanti, kerjalah keras sebaik mungkin. Kepada pakcik-makcik yang mengundi di Don Bukit Permai, berikanlah sokongan yang padu kepada calon muda kita, anak Felda, saudara Azrul, calon nombor 1. Boleh ke tak? Jentera muda boleh sokong Azrul ke tak? Boleh kurangkan tidur untuk sokong Azrul ke tak? Boleh masuk rumah ke rumah untuk sokong Azrul ke tak? Kemenangan Azrul adalah permulaan bagi muda di negeri Johor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.